Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, dengar ya? Okay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah. Apa khabar semua ibu ayah yang dekat depan saya? Alhamdulillah. Saya doakan semuanya yang berada di hadapan saya ni, ibu ayah semua berada dalam keadaan yang sihat, dilimpahi dengan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi, terima kasih juga kepada semua ibu ayah yang bersama dalam rancangan dari ibu untuk ibu, khas untuk ibu ayah yang sentiasa mencari solusi untuk memperbaiki diri dan untuk menambahkan lagi ilmu dalam mendidik anak. Jadi hari ini sebenarnya setelah sekian lama kita tak adakan rancangan dari ibu untuk ibu ni, kita rasa hampir setahun jugalah kita berehat kan. Sebelum ni kita bersama dengan Prof Najihan yang kita membincangkan tentang banyak tentang spiritual. Jadi hari ini panel yang saya nak bawakan juga untuk ibu ayah semua, of course lah panel yang terbaik, panel yang best yang akan berkongsi tentang ilmu-ilmu yang mahal untuk kita ni dalam mendidik anak ni kan. Jadi of course lah, jadi kita saya selalu bersembang dengan ibu ayah pun, ramai ibu ayah yang kadang-kadang tu bersembang dengan saya, Cikgu Umul, saya ni kadang-kadang didik anak ni macam try and error je, begitu kan. Jadi kadang tu tak tahu sebenarnya cara macam mana sebenarnya saya nak mendidik anak ni kan. Tapi topik kita hari ni sebenarnya bukan mendidik anak, tapi tentang peranan dalam mendidik anak itu, iaitu peranan yang penting itu iaitu seorang ibu ini. Iaitu tajuk kita pada hari ini iaitu ibu bekerja, antara kerja dan keluarga. Jadi sebelum saya nak kita nak bincangkan tentang topik kita iaitu ibu bekerja ni, antara kerja dan keluarga ni, saya nak memperkenalkanlah panel kita yang akan bersama dengan kita, yang akan berkongsi dengan kita bagaimana ibu-ibu yang super mami ni, saya kira ni, bagaimana mereka ni nak menyeimbangkan antara kerjaya dan keluarga ni ya. Jadi iaitu panel yang saya jemput pada hari ini iaitu Dr. Saliha Idris, iaitu inspirator psikologi keibubapaan. Jadi apa khabar Dr. Saliha? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ummul Hafizah dan juga tim-tim Anja semua? Salam. Alhamdulillah. Masya Allah, dengar suara doktor ni dah ceria walaupun kita jauh tapi dah terasa dekat. Masya Allah, Alhamdulillah. Dr. Saliha ataupun Dr. Anja juga lah ya. Gelaran untuk saya pun kawan-kawan ada sahabat-sahabat public speaking panggil Dr. Anja, tapi Anja ni bukanlah saya punya, tapi Ummul Hafizah yang punya. Kebetulan pula kan ada kebetulan. Okey, jadi tentang topik kita pada hari ini sebenarnya iaitu ibu bekerja dan antara kerja dan keluarga ni kan. Jadi bila kita tengok kan peranan seorang ibu bekerja ni, yang kita boleh katakan sebagai mereka ni adalah super mami ya. Super mami ni, mereka ni bukan saja sebenarnya ada peranan yang penting dalam syarikat, dekat company, tetapi dia juga adalah memegang peranan yang besar juga dalam keluarga itu sendiri kan. Jadi maksudnya dekat sini betapa seorang ibu ini memegang satu amanah yang sangat berat kan. Di luar pun rumah pun memerlukan ibu ini, dan di rumah juga anak-anak, suami juga memerlukan ibu ini. Jadi hari ini specialnya kan, hari Jumaat yang penuh barakah ni. Jadi ibu ayah je yang kat depan saya ni, tekan link dulu, tekan share dulu kan, tag kawan-kawan, ajak ibu-ibu yang bekerja ni untuk bersama dengan kita. Dr. Saliha nak sampaikan sesuatu yang mungkin perkongsian pengalaman kan, perkongsian dari segi seorang psikologi ibu bapa ni kan, bagaimana kita nak menguruskan kehidupan ibu-ibu super
pemami ni setiap hari ni. Jadi doktor, saya nak tanya soalan yang soalan untuk ibu ni kan, untuk ibu-ibu semua ni kan. Jadi mana sebenarnya yang lebih penting sebenarnya antara kerja dan keluarga ni? Sebenarnya mana yang lebih penting? Silakan doktor. Baik, sebelum tu saya pun perkenalkanlah diri saya serba sedikit kenapa saya boleh konon-kononnya dikenali sebagai inspirator psikologi keibubapaan, kerana ini adalah bermula perjuangan saya pada tahun 2015 yang mana seminar awam atau public seminar yang saya kendalikan sendiri pada waktu itu bertajuk Cool Parent Happy Children. Okay, so adalah kita buat public program, ada parent-parent yang join dalam, tak ramai pun, satu sesi macam 50 orang ke 100 orang. Kita share macam mana sama-sama nak jadi ibu yang terbaik kan, macam mana nak jadi mendapat nak faham anak-anak, nak faham karakter anak-anak semua. Tak adalah mak ni asyik jadi harimau je, sebab tu nama dia umur ya. Cool Parent Happy Children. Sebab ini pun sebenarnya adalah refleksi daripada keadaan diri saya juga, yang mana saya membesarkan 5 orang anak. Dalam masa yang sama, saya sambung PhD saya tahun 2013. Dalam masa yang sama juga, saya diberi amanah tanggungjawab untuk memegang sebagai tampuk kepimpinan nombor 2 ataupun nombor 3 di salah satu kolej swasta pada waktu itu. Saya jadi pengarah akademik dan hal ehwal pelajar. Bukan saja akademik tapi hal ehwal pelajar. Walaupun student tak ramai, tapi 400 ke 500 orang yang saya kena pantau. Dalam masa yang sama umurnya, bila kita ada anak 5 orang, kita tak cukup bajet lah sebenarnya kan. Buat kerja part time lagi. Part time mengajar di kolej swasta yang lain juga pada waktu tu. Dan juga masa tu dah sambung PhD. Bayangkan 5 anak saya masa tu masih kecil-kecil juga, kita hantar ke daycare, ke tadika, seorang 400, 500, 5 kali 5 2,500. Tak cukup gaji di kerja hakiki pun tak cukup gaji. Jadi sebab tu dapat ngajar part time, saya ambil. Suami pun bekerja juga, tapi bukanlah kata kerja CEO megah holding ke gaji 30,000, 20,000, bukan ya. Jadi saya pun ada juga terjebak dengan bisnes online. Saya buat jual tudung masa tu, nama dia Hijab Saleha. Jadi semua ni saya run sendiri. Okay, masa tu pun saya tak ada maid. Adalah ambil maid tapi macam tak kekal lama pun, sebulan 2 bulan je. Lepas tu kira maid dah tak ada, kira memang saya masukkan anak saya dalam daycare lah. Yang nombor 1 yang baby tu dah masuk daycare, nombor 2 kakak dia 2 tahun, nombor 3 kakak dia juga umur 3 tahun, 5 tahun lah orang kata tadika. Okey, jadi tadi Umul tanya saya soalan antara kerja dan kerjaya ni mana yang penting. Okey, sebenarnya jawapan tu terletak pada diri masing-masing. Macam saya, sebelum saya berkahwin, masa dekat dulu saya belajar UIA, saya memang dah ada impian Umul ya, saya tak nak jadi suri rumah. Orang impian nak jadi suri rumah tapi saya tak nak. Saya tak tahu kenapa waktu tu. Sebab mungkin saya nak berdikari sendiri, saya nak belanja daripada duit hasil titik peluh saya sendiri. Tak apa, suami bagi, alhamdulillah, syukur. Kita boleh jadi. Bila suami bagi duit, saya selalu doakan suami, terima kasih abang. Ini magnet rezeki ni yang abang bagi. Saya doakan abang murah rezeki lagi, insya-Allah jadi suami yang baik. So, bila suami kita bagi duit, kita doakan suami kita tu mudah perjalanan rezeki dia, dimudahkan urusan dia. Tapi saya sendiri memang saya nak pegang duit saya sendiri. Okey. Jadi, sebelum berkahwin, saya memang bercita-cita tak nak jadi suri rumah. Jadi saya nak jadi wanita yang berkarier dan wanita yang berkerjaya. Kenapa? Sebab saya tahu Allah dah bagi satu potensi diri kepada saya untuk saya berkecimpung dengan orang ramai. Maksudnya menggunakan kelebihan yang Allah beri, mungkin daripada sudut ilmu, mungkin sebab pandai bercakap pun Umul kan.
Jadi menggunakan perkara tersebut untuk saya menyumbang balik kepada masyarakat, untuk menyumbang balik kepada orang yang memerlukan. Tak kiralah sama ada saya jadi guru ke, saya jadi apa-apa je lah. Tapi saya cakap dengan suami, saya nak bekerja. Jadi suami pun redha dan suami pun bagi. Sebab tu saya bekerja. So kalau kata kita bekerja, memanglah dulu saya bercita-cita nak jadi jutawan, hartawan, dermawan, apa yang wan-wan tu semua kita nak kan. So masa tu kita pun boleh katakan pentingkan kerja sebab kita nak cari duit. Masa tu mak ayah saya ni berniaga pasar malam. Jadi saya kalau boleh nak suruh mak ayah saya berhenti berniaga pasar malam lah. Dah tua-tua umur 60 masih angkat besi lagi, bertarung dekat hujan panas dekat pasar malam. Jadi sebab tu saya bekerja sungguh-sungguh sebab saya nak mak ayah saya berhenti berniaga pasar malam ni, boleh duduk pencen, relax-relax macam tu lah. Tapi banyaklah yang terjadi dalam hidup, banyak yang terjadi dalam hidup saya ni. Berkahwin dan dikurniakan anak, lepas tu mengandung lagi. Anak saya yang 5 bulan, nombor 1 tu 5 bulan, saya mengandung. Itu pun macam terkejut. Ingatkan sakit perut, pergi hospital sebab gastrik. Rupanya doktor cakap mengandung. Terkejut sebab masa tu kita tengah breastfeed lagi. Breastfeeding, orang kata period pun tak datang. Tapi mengandung. Macam pelik lah umurnya. Jadi orang kata kalau nak rancang tunggu period datang, tapi period tak datang mengandung pula. Jadi dapatlah rezeki anak nombor 2. Anak nombor 2 umur setahun mengandung lagi. Anak nombor 3. Anak nombor 3 umur berapa bulan lah saya tak ingat mengandung lagi nombor 4. Lepas tu anak nombor 4 2 tahun mengandung lagi nombor 5. Jadi 5 orang lah anak saya. Memang masa tu baru ni saya ada nampak satu video yang mana ibu ni dia agak stres sebab dia macam ramai anak, so dia penat. Memang kita ada rasa penat. Lagi-lagi bayangkan 2 tangan ni dengan 1 kaki, 2 mata ni macam orang lain juga umur tapi kita perlu menginfakkan diri kita untuk anak-anak kita. Tak tahulah bahasa tu sesuai ke tidak, menginfakkan diri sebab anak masih kecil, mama nak makan, mama nak minum, mama nak pakai baju. Okey, kita yang suruh anak kita mandi, kita siapkan baju nak kena siap 5 baju dengan baju ayah dia sekali kan. Dengan baju ayah dia sekali, Masya Allah. Masa tu, dalam masa yang sama, saya memang memilih bekerja juga dan keluarga. Tapi, jadi waktu tu dilema dia, waktu umur dalam 30-an lah. Saya kahwin umur 24. So dalam masa 24, umur 32, anak dah 5 orang umur. Anak dah 5 orang. Jadi waktu tu memang dilema. Jangan tanya saya tak stres ke stres. Walaupun saya ni orang psikologi, tapi tetap juga stres dia tu ada. Masa tu kita memang tengah belajar untuk memperbaiki diri dengan lebih baik lah. Jadi memang kalau saya memang orang kata tadi sebelum kahwin saya memang nak memilih kerja sebab saya nak berjaya dalam hal ehwal kerja yang mana saya nak menginfakkan diri saya untuk masyarakat. Dan dalam masa yang sama juga saya mementingkan keluarga. Saya memang family oriented. Saya bukan jaga keluarga saya malah jaga keluarga adik-beradik saya. Keluarga adik-beradik saya, anak buah saya, semua tu, makcik-makcik saya. So saya memang orang yang family oriented. Sebab orang kata kalau kita kerja ni tak pasti, keluarga tu pasti kan. Bila apa-apa terjadi pada kerja, keluarga yang akan datang semula kepada kita. Macam tu lah, kalau kita sakit, keluarga yang akan tengok kita. Bukannya apa orang kata staff-staff kita duduk kat rumah kita, jaga kita, suap kita makan. Bukan. Macam tu lah. Sebab tu saya mementingkan 2 benda ini kerana sebenarnya nawaitu tu ke arah dunia dan akhirat sebenarnya. Dunia dan akhirat. Mungkin orang lain dia memilih keluarga, dia nak besarkan family apa semua, kemudian dah settle, baru dia berinfak dengan masyarakat. Mungkin tak sama sebab saya selalu fikir saya ni akan mati cepat. Jadi sebab itulah saya buat semua benda di awal-awal waktu muda lah. Okay.
Jadi itulah Umul, sebenarnya kalau orang tanya mana penting, kerja ke kerjaya. Pada saya berbalik kepada konteks dan persekitaran kita dan apa yang kita mahukan. Dan saya pun tak pernah kata, kenapa kau berhenti kerja nak jaga anak, rugilah, tak pernah. Sebab semua manusia ada jalan proses dia masing-masing. Bagaimana dia memilih dan apa yang dia buat, semua itu akan dapat balik kesan dalam hidup dia dan kita harus hadapi. Begitulah Umul. Okey ke Umul? Okey, Alhamdulillah. Masya Allah, saya dapat macam satu inspirasi kan. Bagaimana Dr. Salihah kan, yelah, pelbagai tanggungjawab dekat luar sana tu dengan ada 5 orang anak. Saya ni 3 orang juga, macam 3 orang pun rasa macam dah tak cukup tangan rasanya kan. Ya, ditambahnya dengan pelbagai tanggungjawab kita kan. Jadi sebenarnya itulah, jadi bila Dr. Salihah kongsikan tadi kan tentang bagaimana niat yang betul tu kan, maksudnya apa tujuan kita dalam kita nak bekerja ini, jelas dekat situ kan. Maksudnya kalau kita mengharapkan satu balasan untuk akhirat tu, mungkin di situ ada ketenangan dalam kita melakukan tanggungjawab kita kan. Memang berat, saya rasa memang berat benda ni dan yelah, kadang-kadang tu macam ni ya, dah semua itulah tanggungjawab kita dan kita akan cuba galas dengan baik. Jadi Doktor Umul, saya nak tambah sikit lah. Maksudnya masa anak saya yang bongsu 40 hari, saya dah start buat PhD. Jadi saya buat PhD ni lama, almost 9 tahun. Baru Kongo bulan 11 tahun lepas lah. Jadi orang kata bila saya tengok mak-mak tengok TV kan, relax tengok TV kat rumah, saya macam aduh, aku tak ada momen benda ni lah, macam tu. Sebab kalau macam sebelum PKP, Sabtu Ahad je saya ada jadual ceramah, ceramah sana ceramah sini, tapi saya tak ada glamour macam Ustazah Asma ke apa, tak lah kan. Tapi jadual ceramah tu penuh Sabtu Ahad tu, mesti kena ke sana, kena ke sini. Dulu lagi lah tak ada online macam ni Umul kan. Kalau tak ni saya kena pergi nilai jumpa Umul kan, berceramah dekat situ, buat secara live. Jadi itulah, maksudnya bila kita nak buat sesuatu, kita kena korbankan sesuatu lah. Macam saya tadi korbankan tengok TV, tak sempat pun tengok TV. Saya boleh katakan saya tengok cerita pun cerita Running Man je, itu je saya tengok. Kenapa cerita Running Man? Sebab dia ada macam bagi saya gelak. Lepas tu saya berfikir untuk main game. Game tu pun saya guna untuk buat training program dalam kursus-kursus yang saya kendalikan lah. Okay. Saya sebenarnya tengah live dekat TikTok juga, TikTok saya. So ada kat sini hamba Allah Afiq, ada di Tanah Suci Mekah, Masya Allah, doakan kami dekat Facebook saya tak sempat nak tengok kejap. Saya buka balik. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Kalau Akak ni tak ada soalan. Dalam TikTok ada 285 likes. Saya suka buat dekat live TikTok ni Umur sebab supportive kan. Geng TikTokers ni diorang supportive. Masya Kalau Allah. Facebook kan dia macam slow sikit kan. Ya, Okey, tak Masya Allah. Hai geng TikTok kan. Saya Umar Hafizah ya. Jadi saya ni, biasalah kita ni dah nak umur 40 ni kan, dah macam Allah tersebut pula, angka tu ya. Rasa macam tadika lagi, rupanya dah nak ke level-level dah senja lah rupanya. 40 ke? Tak adalah, tak adalah 40. Umur dah Hampir. Umur macam 17 tahun je tengok. Itulah maybe itulah tadika kan. Okey. Okey, jadi kalau tak ada soalan, saya teruskan soalan saya lah kalau macam tu kan. Jadi geng-geng TikToker ni kalau ada soalan ke kan, saya rasa geng-geng TikToker ni adalah ibu-ibu kan, ibu-ibu baru kan, yang baru bergelar seorang ibu, mesti ada banyak-banyak masalah kan. Jadi boleh kongsikan soalan, nanti Dr. Salihah boleh jawabkan soalan tersebut. Jadi saya nak tanyakan, jadi macam mana kan kita ni nak uruskan masa 24 jam je, kita nak kena rehat lagi. So macam mana Dr. Salihah dalam menguruskan masa tadi kan, 5 orang anak dengan PhD lagi, ya Allah, pening. Saya pun dengar pun pening.
Saya sebenarnya kan selalu orang tanya saya macam mana saya urus masa, macam mana saya urus masa. Saya rasa yang pertama memanglah kita buat jadual kan. Contohnya okeylah saya cerita jadual dululah kan. Jadual katakan Isnin sampai Jumaat tu macam biasalah anak kita pergi sekolah, kita pergi kerja, kita masuk kerja pukul 9 pagi, balik 5-6 petang. Masa tu pun walaupun orang kata belum 1 Julai harga minyak naik, harga tu naik, harga ni naik, tapi bayangkanlah kita punya pendapatan, katakanlah pendapatan kita berapa walaupun 5,000 kan tak cukup. Sebab sewa rumah dulu pun dah 6,700, anak dah 2,000, dah 2,700, nak barang dapur lagi. Dah tak tahulah duit tu datang daripada mana kan, tapi sebab kita ni rajin mencari duit agaknya kan, jadi Allah bagi je selalu. Sebab kita faham satu perkara, rezeki tu anak-anak ni dia lahir dengan rezeki dia. Jadi adalah rezeki diorang tu. Kadang ada juga yang macam termis bayar sebulan tu, biasalah umur ya. Biasalah. Jadi macam mana pengurusan masa? Yang pertama, saya pernah juga stres. Saya ni adalah orang yang dekat rumah tak suka sepah. Kalau bersepah, saya tak boleh nak buat kerja. Jadi saya memang selalu pastikan rumah saya kemas. Walaupun saya ni tak pandai dekor-dekor pun, tapi rumah kena kemas. Macam sama lah kita. Dia tak pandang dengan dekor tapi mesti kena bersih tu kan. Mesti kena bersih. Kalau macam nak masak pun, kalau dapur tu kotor, saya tak boleh nak masak. Saya kena kemas dulu baru saya masak. Macam tu. Lagi satu, saya kena pastikan saya tak lapar. Mak ni kalau dia lapar, saya tak tahu lah kalau saya. Waalaikumsalam, Coach Bai, bakal imam dan jenazah, Afiq. Okay, thank you. Puan Aminah. Terima kasih yang di TikTok. Saya sedang live di page Ummul Hafizah. Di page Ummul Hafizah. Saya pun ada share live ni dekat Facebook saya. Kalau dapat, saya pun tak pasti, saya tak check tadi, ada dekat situ. So sekarang saya tengah berlive atas jemputan daripada anja.com ya. .my. Anja.my. Anja.my. Anja.my atas jemputan ni lah untuk membicarakan tentang ibu yang bekerja dan bekerjaya. Jadi macam mana saya urus masa? Saya pernah stres. Memang stres tu nanti kita cerita lain lah, nanti di sesi-sesi yang lain cerita pasal stres pula kan. So pakaian, lagi satu pakaian umul. Kita nak basuh baju, nak jemur baju, nak lipat baju kan. Kadang-kadang bila anak-anak, anak lelaki 3 orang, anak perempuan 2 orang. So anak masih kecil-kecil, memang dia orang tak reti pun nak mengemas-ngemas. Jadi mereka bila tarik baju yang kita lipat, mereka tarik semua tu terburai. Jadi saya ni bukanlah OCD pun, tapi saya suka tengok kemas. Kalau OCD tu macam kena betul-betul kan, saya tak macam tu lah. Jadi saya pernah tanya pada kawan saya dekat office, dia pun anak ramai, saya rasa dah 5 orang ke 6 orang, saya tak ingat. Saya kata macam mana nak buat dengan baju-baju, nak lipat baju tu dah ambil masa. Wah, kita ni ada kerja lain ni, ada kerja lain. So baju tu macam mana nak buat? Lepas tu dia pun bagi tahu saya, pakai baju yang nak pakai je. Maksudnya mungkin baju anak lelaki tu kita letak dekat rak tu dalam 3-4 baju. Sebab itu baju harian dia pakai. Macam balik dia pakai baju tidur. Lepas tu esok dia pakai baju apa. So harian tu keluarkan baju yang penting-penting. So dalam 3-4 baju. So saya buat. Lepas tu dia kata kalau tengok baju yang tak lipat, jangan stres. Biar je dulu. Sebab masa kita mungkin berkualiti. Jadi saya memilih untuk buat perkara-perkara yang urgent dan berkualiti. Contoh macam instead of lipat baju dan membiarkan anak saya kat tepi, mungkin lipat baju, panggil anak saya datang bersama-sama, kita lipat. Tapi memang kita tak boleh nak rasa perfect, tapi kita ada rasa me time dengan children time, kids time dengan mereka. So itu salah satu. Yang kedua, waktu makan pun. Waktu makan kadang-kadang tak larat memang makan luar, tapi jarang sangat makan luar sebab kita makan luar pun habis dah RM40, RM50, RM60. Betul tak? Masa tu anak kecil-kecil, yang besar sekarang sekali keluar 100 lebih lah kan. Jadi biasa saya akan masak yang simple-simple. Kadang-kadang dulu suami saya balik kerja malam, pukul 8, 9 malam baru balik. So saya uruskan anak memang balik kerja pukul 5, 6, angkut diorang balik rumah ramai-ramai dalam kereta tu. Balik rumah, balik je rumah, saya kata okey, semua ni beg, angkat, masuk bilik.
Okey, diorang naik bilik, kemas baju diorang sendiri, saya pun tengok, susun balik beg tu dekat depan pintu. Masa tu juga. Nak ajar diorang berdisiplin. Itu salah satu. Lepas tu, diorang pun bersihkan badan, mandi semua. Saya akan start untuk siapkan masak. Masa tu alhamdulillah baby yang bongsu pun baik sangat umur. Dia susah nak nangis. Jadi kita tak ada banyak masa. Maksudnya tak adalah fokus kat dia je sebab dia duduk diam masa baby lagi kan. So saya pun keluarkan lauk apa semua. So saya masak yang simple-simple. So maybe kita boleh buat rancangan memasak untuk ibu-ibu kan. Macam buat sup yang simple. Saya masak ayam tomato, letak saffron yang simple, macam remehkan je dalam 40 minit, okey dah boleh makan. Tak payahlah nak potong-potong benda kan. Yang mudah-mudah je. Telur pun mungkin telur letak kentang, makanlah dengan 5 orang anak macam tu kan. Jadi kita makan pun dulu mula-mula bagi pinggan plastik seorang satu kan. Lepas tu fikir macam penat pula lah. Masa tu buat PhD, jadi macam balik nak kena siapkan assignment. Assignment pula almost setiap minggu ada assignment. 2 subjek kan. Macam 10 assignment pun. Setiap minggu ada assignment. Tu mana nak settlekan dokumen-dokumen kerja lagi apa semua. So makan pun saya menjimatkan, saya ambil talam. Makanlah talam. 2 talam lah, 2 talam sebab anak 5 orang dengan ayah dia. So kita makan 2 talam. Dah habis talam, mungkin hari ni si abang walaupun umur dia 7 tahun 8 tahun dia akan basuh. Esok yang nombor 2 walaupun dia 5 tahun. Esok pula nombor 3. So dia sebab tu kalau tengok anak saya nombor 4, nombor 3 tu dia orang agak rajin sebab kita dah biasakan mereka untuk buat kerja-kerja rumah walaupun mereka masih kecil lagi. Itu pengurusan masa. Okey, untuk rumah pula tadi kata tak boleh rumah bersepah kan. Saya ni dulu lecturer. Jadi apa saya buat, saya upah student saya. Bijak tu. Jadi itu orang kata leverage lah. Kita tak boleh buat semua. Macam saya sebut, saya ada 2 tangan, 2 mata, 2 kaki. Apa yang maksimum dia saya boleh buat? Okay, saya fokus untuk buat PhD saya, kerja-kerja saya yang mana saya tak boleh nak sub pada orang lain. Tapi macam lipat baju, kemas rumah, barang-barang kat rumah, ataupun macam nak tolong ambil anak saya ke. Kan, benda-benda tu saya boleh sub pada orang dan mesti bayar lah. Mesti bayar. Kan tadi kata rajin cari duit kan. So duit tu ke situ je. Jadi saya sub pada student saya, mereka bekerja dengan saya lah hujung minggu, jadi saya bayar mereka. Itu cara saya. Cara orang lain saya tak pastilah. Tapi memang penat sebab kita yang kena jadi CEO untuk semua benda tu umumnya. Jadi kalau jadual tu setiap hari sama je. Cuma hari Jumaat, Sabtu, Ahad saya akan balik rumah untuk tengok mak ayah saya sebab mak saya sakit, dia dialisis. Jadi Jumaat Jumaat petang saya balik rumah. Sabtu Ahad tu selalunya saya akan berada di rumah mak ayah saya lah. Tambah lagi satu tanggungjawab kepada mak ayah pula. Tapi benda tu semua umur kalau kita masih anak-anak kita sekolah rendah, dia hanya bertahan dalam 5 ke 6 tahun. Kemudian benda tu semua dah jadi dengan baik. Maksudnya macam mana kita nak sebut sekarang ni macam contoh kan, anak-anak saya dah pandai masak walaupun diorang dah yang kecil darjah 3 pun dah pandai masak kan. Yang abang tu darjah 1 dah pandai masak. Jadi kita punya persekitaran suasana tu walaupun kita bekerja ke tak bekerja ke, kadang-kadang orang kata suri rumah ni selalu dengan anak, tapi adakah kita kata benda tu adalah quality time? Jadi untuk wanita yang sibuk seperti ibu yang bekerja, yang berkarier, selalu ke sana ke sini, kita mesti nak ada quality time. Kan, walaupun kita katalah kita suri rumah, kita selalu dengan anak-anak. Tapi betul tak kita ada quality time dengan anak kita? Ataupun kita hanya 2-3 jam dengan anak tapi kita bersembang dengan dia, berbual, luahkan perasaan, apa lagi kita buat, kita hug mereka. Sebab kita ada momen-momen yang sebentar. Kalau dulu kan umur saya dengan suami sibuk. Kalau suami tak pergi luar negara, saya pergi luar negara. Pernah satu ketika suami saya sampai, saya pula terbang.
Saya ingat waktu tu, momen tu, ya Allah, Masya Allah. Jadi jumpa suami, peluk-peluk-peluk, dah kita pula terbang, dia pula jaga anak. Sebab tu sebelum kahwin juga Umul, saya memilih suami antara kriterianya pandai masak. Sebab bila pandai masak, dia boleh tolong sama-sama untuk memantau anak-anak. Itu saya, orang lain saya tak tahulah. Hai Alizat, kalau ada soalan daripada family TikTok ataupun di Facebook kan, boleh tanya soalan. Saya pun buat sharing sebenarnya sebelum saya share tips-tips untuk ibu bekerja dan berkeluarga lah. Okey Umul? Okey, tadi kan saya cuba nak question tentang tadi bila doktor cakap tadi 5 hingga 6 tahun tu. Apa tempoh apa tu sebenarnya 5-6 tahun tu? Oh, 5-6 tahun ni kita tahu bila anak kita, psikologi anak yang usia 6 tahun, 7 tahun ke bawah dan 12 tahun ke bawah, inilah waktu kita bersama dengan mereka. Kita penat pun waktu ni je sebab nanti umur anak kita 13 tahun, mereka akan ada option. Selalu kita kata suruh mereka masuk asrama. Ni kan macam sekarang anak saya 3 orang masuk asrama, 2 orang je ada dengan kami. Jadi ini pun sebenarnya nak kena ambil anak balik asrama dah, balik seorang naik MRT kan, lepas ni nak kena ambil pula kat MRT. Itulah kata sibuk. Jadi anak itu yang saya kata waktu-waktu yang kritikal, yang mana waktu ni lah kita menghabiskan masa dengan anak-anak. Kalau kita menjadi ibu yang sentiasa stres dan marah-marah, kita akan rugi pada 10 tahun awal dengan anak-anak ni. Sebab lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, umur yang sulung umur berapa umur? 14 tahun. Itu pun umur dah nampak macam lain sikit kan. Dia dah jadi remaja, mereka dah nak rasa divert sebab mereka pun mengalami krisis identiti diri. Jadi sebab tu mereka ni dah rasa nak jarak sikit daripada mak ayah. Bukan mereka nak menjarakkan diri daripada mak ayah. Sebenarnya mereka pun itulah fasa psikologi remaja. Yang mana mereka dah rasa ada perspektif yang baru tentang kehidupan dan mereka rasa mak ayah ni tak faham mereka. Sebab tu mereka mula, tak tahulah anak umur kan, tapi anak-anak saya tu dia mula macam nak ada time dia orang sendiri, dah kurang dah dengan kita. Kalau dulu semua nak menyebut atas katil, panjat katil, sampai kita pun macam serabutnya korang dulu diam-diam tak. Saya ingat lagi masa tu, saya tengah buat PhD macam ni lah, depan laptop, anak saya 2-3 orang ni main pondok-pondok dekat bawah. Alah comel. Nak marah tak boleh, tapi itulah kan. Jadi dia tengoklah mama dia dengan PhD, dengan kitab-kitab dia apa semua. Jadi saya memang nak suasana macam tu untuk anak-anak saya sebab saya nak anak-anak yang educated, anak-anak yang knowledgeable. Sebab tu saya sanggup buat master, buat PhD waktu saya mengandung anak sebab saya nak ada experience anak-anak dengan buku. Sebab saya pun pernah ada experience dengan buku. Jadi saya baca buku, jadi tambah pengetahuan. Jadi saya nak environment yang macam tu. Sebab tu saya macam tak kisah sambung belajar. Ni pun dah habis PhD, sebenarnya rasa nak sambung belajar lagi tau Mul. Sebenarnya menarik tau bila doktor highlightkan tadi kan, doktor kata sambung belajar tu. Sebenarnya saya rasa bila tadi doktor katakan persekitaran tu dengan ilmu, sebenarnya dia anak melihat apa yang kita buat kan. Di situ pun sebenarnya beri inspirasi pada mereka ni, belajar kena sampai ke peringkat yang tertinggi kan. Masya Allah. Betul, betul. Jadi bila tadi pun saya menarik juga. Saya macam patutlah bila tadi doktor kata tadi kan yang tempoh 5-6 tahun kan. Saya pun perasan bila masa waktu anak saya semua masih dalam keadaan semua sekolah rendah dan tadika, ya Allah rasa penat sangat. Tapi bila masa dia dah masuk sekolah menengah tu, saya dah relax sikit dah. Sebab dah duduk asrama kan. Jadi tapi kan kita rasa macam rindukan dia, macam dia dah macam jauhkan kita, dia dah macam mungkin mungkin dia rasa macam tak nak susahkan mak ayah lagi ke apa semua kan. Tapi kita rasa macam rindu, kita pula nak mengending-ending dengan dia kan. Dia macam nak buat hidup dia sendiri dah kan, macam tu. Tapi yang sekolah rendah ni, ya Allah, Masya Allah, sabarnya. Jadi bila itu kan saya tak apalah, saya fikir balik kan. Sekarang ni yang sekolah rendah tu dah darjah 4, saya kata ada lagi 2 tahun lagi ni aku kena bersabar. Betul Umur, nanti kita dah tak dengar dah keriangan suara-suara anak-anak yang menjerit
jerit, kita dah tak dengar keriangan suara anak-anak yang bergelak ketawa, bergaduh adik-beradik, tak apa benda dia nak bergaduh, ada je dia nak bergaduh. Tapi bila dah besar, masing-masing bawa diri, masing-masing dengan cerita yang berbeza. Cerita tentang kawan perempuan, cerita tentang kawan lelaki, cerita tentang masa depan, cerita tentang nak sambung belajar kat universiti mana. So cerita mereka pun dah lain. Nanti mereka dah kahwin, cerita pasal anak-anak mereka. Itulah orang panggil sebagai developmental psychology, psikologi perkembangan yang mana memang berubah. Bila sebut pasal psikologi perkembangan ni, saya dengan suami saya jarak beza 6 tahun. So suami saya kahwin umur 29, saya 24. Maksudnya suami saya dah nak masuk 30, saya baru nak masuk 20. Jadi itu pun kita akan ada perspektif yang berbeza. Kadang-kadang bila saya buat benda A, suami saya faham B. Bila suami saya buat C, saya faham D. Jadi ini pun antara perkara-perkara yang mana kita sebagai wanita ni kena faham tentang cara fikir suami yang berbeza usia, cara fikir suami yang lelaki berbeza cara fikir dengan perempuan, sudah tentulah. Itu masuk topik lain. Tapi saya nak cerita pasal tadi, antara kerja dengan kerjaya, kita pun kena merancang. Contoh, sebab usia suami saya 6 tahun lebih tua daripada saya kan. Jadi katalah dia umur 50, saya 44. So kalau suami saya 50, dia ke 44, saya tengah nak bina kerjaya, suami saya dia dah punya kerjaya tu dah menurun sikit. Jadi bagaimana saya nak menstabilkan perkara-perkara ini untuk memahami bahawa perkara-perkara ini adalah perkara yang penting dalam kita menyusun kehidupan kita sebagai ibu yang bekerja dan berkeluarga. Jadi kan doktor, bila kita macam kita nak bantulah ibu-ibu yang majoriti sekarang ni anak dia dalam proses yang tadi itulah dalam 12 tahun ke bawah ni kan, skor rendah tadika ni kan, dalam fasa yang mencabar ni. Jadi ada tips tak macam mana untuk mereka ni, ataupun apa yang sistem sokongan untuk mereka ni kan, sebab memang kita boleh katakan memang super mamin dalam keadaan penat waktu ni. Bagaimana tu? Okey, jadi untuk ibu-ibu yang bekerjaya, lepas tu mereka bersalin, mengandung, bersalin dan mereka perlu menghantar anak-anak mereka ke daycare, ke tadika. Jadi perkara yang pertama, first saya cerita tentang buang rasa bersalah dalam diri kita. Macam, alamak aku tak dapat tengok perkembangan anak aku kena kerja. So kita tak boleh menangisi keadaan tu. Apa yang kita boleh buat ialah kita menghadapi daripada kita menangisi perkara-perkara tersebut. So kadang-kadang kita tak ada pilihan. Contoh, aku nak jaga anak. Aku nak jaga anak tapi aku kena kerja. So bincang dengan suami kata mana yang lebih baik. So suami pun sama-samalah mencari duit ke apa ke untuk menambah pendapatan dan sebagainya. So di sini kita cerita tentang ibu yang berkerjaya lah. So ibu berkerjaya kena buang rasa bersalah dalam diri dan kena buang rasa beban dalam diri, sebab apa yang kita rasa, anak kita akan rasa 2-3 kali ganda daripada kita. Kalau kita rasa bersalah, anak kita akan rasa macam mereka ni beban pula untuk kita. Sebab tu kita kata, kau kan kalau kau tak lahir tak nyusahkan aku. Na'udzubillah min zalik. Masya Allah. Kan ada kalau kita tengah stres memang kita akan sebut umur ya. Kan, kau ni lahir kau susahkan hidup aku je. Aku nak happy-happy macam dulu. Aku nak bergelak ketawa dengan kawan-kawan aku. Kan, kalau aku tak kahwin ni aku tak jadi macam ni. Tak boleh. Na'udzubillah min zalik. Kena keluar daripada rasa beban-beban tu, sebab ini adalah proses hidup kita dan semua orang lalui proses yang tidak sama. Kan, macam saya pun dulu macam tu. Saya nak hidup macam tu, tapi inilah hidup saya. Kan, jadi itu saya kata kena buang rasa beban tu, kena buang. Dan macam nak buang dia, sentiasa hadirkan rasa syukur, sentiasa hadirkan rasa kita buat terapi maafkan diri. Wahai diri, aku maafkan diri aku kalau aku sentiasa merungut, kalau aku rasa sentiasa cakap benda ni susah. Tak, lalui hidup ni. Sebab pada saya, bila anak-anak yang berusia, mak ayah yang usia tadi 5 tahun, 6 tahun, anak-anak mereka sekejap je tuan-tuan dan cik puan benda ni berlaku.
Lepas tu dia akan jadi momen-momen yang indah yang kadang-kadang kita tak ingat dah pun momen-momen tu. Saya pun dah tak ingat dah momen-momen tu sangat kan. Cerita pun cerita yang betul-betul ingat je lah. Okey, jadi buang rasa bersalah. So bila kita dalam pantang, kita tahu kita akan bekerja, apa saya buat ialah, okey, saya ni bukanlah ibu yang breastfeed anak dia penuh. Tak. Saya mengaku tak. Sebab kemampuan kita untuk mengeluarkan susu dah waktu tu tak jumpa pula ibu susuan yang menepati ciri-ciri yang kita nak lah. Yang saya sebut ciri-ciri yang solehah tu tak nampak lagi. Jadi nak tak nak saya memang buat susu campur. Jadi kan kita cuti 3 bulan ke 2 bulan saya tak ingat. Jadi anak-anak ni kita kena faham baby ni dia akan bertingkah laku dengan perangai yang dia dah biasa selama 20 hari. Contoh, kadang-kadang kata baby saya tak boleh minum botol susu sebab kita tak latih dia. Memanglah bila dah masuk taska, kita bagi dia botol susu, memang dia tak nak sebab dia dah tak ada adaptation dengan benda tu. Jadi apa saya buat umul, 20 hari sebelum saya masuk kerja, saya akan riliskan anak saya ni macam pada orang lain supaya dia ada bau orang lain. Lepas tu saya akan biasakan dia dengan botol susu, bukan lagi dengan mama dia. Kan kalau kita duduk rumah 3 bulan, tapi ada mak-mak kata, biarlah saya nak dengan anak saya, nanti bila dah kerja saya tak dapat bersama. Tapi mungkin cara saya ni berbeza daripada cara orang lain sebab saya pun nak memudahkan orang yang nak menjaga anak saya. Sebab tu di daycare, cikgu-cikgu kata senang je jaga anak saya. Sebab saya dah biasakan mereka. Jadi bila sebelum saya masuk kerja, saya dah hantar dulu sehari 2-3 hari macam tu. Nak bagi anak saya tu dia biasa dengan keadaan macam pagi kena hantar, petang kena ambil. Tapi masa tu saya belum masuk kerja lagi sebab saya nak biasakan dia. Belajar dengan baby ni atau anak-anak kita belajar dengan kebiasaan. Tapi ada je umur anak saya setahun susah nak pergi sekolah, hari-hari menangis. Ya Allah, hari-hari menangis umul. Tapi kat sekolah cikgu kata dia okey je, pandai je budaknya. Tapi hari-hari menangis sampai saya nak hantar dia memang berdebar-debar lah. Berdebar-debar takut. Tapi tak apa, tu saya kata proses dia. Bila kita tanya, Haura ingat kat dulu Haura asyik nangis? Ingat tak kenapa Haura nangis? Cikgu pukul ke? Tak ada. Tak tahu pun kenapa nangis. Dia pun tak tahu kenapa dia nangis. Kan? Itu maksudnya tips yang pertama, buang rasa bersalah. Kita cakap pada diri kita, ya Allah redakan aku pergi kerja ni, aku nak cari duit untuk family aku nak bersama membantu masyarakat, aku nak infak daripada apa ibadah-ibadah yang aku kerja ni untuk ummah, untuk tamadun. Saya ingat lagi Tun Dr. Mahathir kata, bila kita menggerakkan wanita, kita sudah menggerakkan separuh kuasa negara. InsyaAllah. Itu Tun Mahathir katalah. Kemudian bila kita macam tadi saya sebut kan, leverage. Kita tak boleh buat sendiri. Kita kena leverage. Kalau perlu kita minta bantuan daripada orang yang terdekat. Contoh suami, minta bantuan suami. Jangan kata tak payah suami aku ni kalau dia tak buat lagi bagus pada dia buat. Lepas tu kau sendiri buat, kau rasa beban. Lepas tu kau nangis. Lepas tu kau stres. Kan? Yang seterusnya ialah jadi kalau macam contoh saya ada anak buah saya minta tolong jaga kalau saya ada kelas Sabtu Ahad. Saya bagilah upah dia RM5 ke RM10 macam tu. Kalau tak ada orang jaga, saya bawa anak saya pergi mengajar dalam kelas tu. Saya bentang tikar, anak saya main je lah dekat situ. Sambil saya mengajar student-student kat depan waktu Sabtu dengan Ahad lah. Dulu saya ada mengajar kelas Sabtu Ahad. Kelas andragogi untuk warga-warga yang dah bekerja tapi mereka nak ambil diploma dengan degree. Kemudian yang seterusnya, sudah tentu kita kena urus masa dengan baik. Kalau kita ada jadual tapi kita tak mampu nak ikut jadual, kita kena pastikan apa yang kita buat tu, ibu-ibu sekalian, kena ada impak dan beri kesan yang baik, berkualiti. Contoh macam tadi, kita suka lihat baju yang tersusun. Tapi kalaulah kita lipat baju dengan mungkin kita buat benda lain, mana yang lebih priority? Dekat sini kita kena ada skill untuk memilih benda yang priority, yang memberi keutamaan. Yang seterusnya ialah macam saya sebut tadi, saya buat kerja semua, saya tak tahu, kadang-kadang saya rasa macam orang lain yang urus, bukan saya yang buat. Saya ni macam duduk tengok tapi orang lain urus. Mungkin di sini saya ada kaitkan dengan tasbih yang Rasulullah ajar pada Sayyidatina Fatimah tu. Waktu Sayyidatina Fatimah minta orang gaji kan, kemudian Rasulullah ajar dia tasbih.
So tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu memang saya amalkan daripada sekolah menengah lagi umur. Sebelum tidur memang saya baca sampailah sekarang ni. Sampailah sekarang. Jadi boleh juga baca zikir tersebut. Kemudian yang penting mak-mak sekalian, ibu-ibu sekalian, jaga suasana pagi. Saya pun pernah bangun terkejut-terkejut. Tidur pun tak lena, betul tak? Sebab kita ni otak kita penat sangat. Bila kita jadi ibu bekerja, bila kita jadi ibu yang berkeluarga, otak kita ni terlampau penat. Sebab satu, kita dah menggunakan seluruh bahagian otak kita ni untuk berfikir dan gelombang otak kita ni terlampau penat. So bila otak kita terlampau penat, kita kena bagi dia relax. So macam mana relax? Sebab tu kita kena ada me time dan love time. Saya panggil MLT. MLT. MLT, melting kan? Me, love time. Me time tu untuk kita. Kadang-kadang pergilah spa. Saya pernah ingat saya punya guru pun kalau hari ulang tahun anniversary mereka ada 6 orang anak yang masih kecil-kecil. Jadi bila ulang tahun, suami ni akan bawa isteri pergi bercuti. Tinggalkan anak-anak ni dengan adik-beradik dia. Sebab dia nak bagi rasa happy pada isteri dia. So ini pun boleh merembeskan hormon gembira dan mengurangkan hormon stres pada ibu-ibu yang bekerja ke tak bekerja. Yang suri rumah pun nak juga kan. Tak apa, ambil je. Jadi kita kena ada me time. Contoh suami Sabtu Ahad mungkin suamilah jaga anak sekejap, kita pergilah spa, urut, buat rambut. Memang best dengan muzik. Sebenarnya boleh merelaxkan sebab waktu tu gelombang otak kita yang terlampau sibuk dia boleh jadi reda sikit. So bila dia reda, dia akan kurangkan hormon stres tu, hormon kortisol tu. Ni daripada impak kognitif psikologi pula lah. Jadi tadi me time, sekarang love time. Bila kita ada anak, kita tak sempat pun nak bercinta dengan suami kita. Wahal cinta ini kena dibaja, kena disiram, kena disuburkan, kena berbunga sentiasa. So bila kita dah ada anak kan, kadang-kadang balik kerja dengan baju kelawar, mak lempir, rambut ikat-ikat naik atas, lepas tu dah seseng-seseng tangan, basuh baju lah, basuh berak anak lah, tengok anak buat kerja sekolah. Suami pun tak sempat tengok. Suami pun tak sempat tengok isteri, isteri pun tak tengok suami. Jadi siapa yang akan masuk tengah-tengah? Jeng. Jangan benda itu berlaku. Jadi ni kalau sensitif, kalau orang dah kahwin tak tahulah. So bila kita suami dengan isteri berdua, kita layan suami kita baik-baik. Ini ilmu dalam kamar tidur nanti pula kan. Jadi kena layan baik-baik sebab itu petua dia. Kemudian kena ada love time. Macam mana love? Bagi hadiah. Suami pun tulislah terima kasih sayang atas hari-hari yang sibuk menjaga anak-anak. Itu pun dia dah rasa happy. Letak bunga mawar. Love time kan. Ataupun keluar berdua, tinggalkan anak dengan dekat daycare sekejap ke. Sejam 2 jam sambil keluar pegang-pegang tangan kan. Itu love time. Jadi benda-benda ni semua untuk ibu berkejaya sangat penting. Okay. Dan yang terakhir sekali ialah bila kita terlampau stres, macam kita makan pun tak lalu, kita fikir kerja rumah, kita fikir kerja kita tidur pun tak lalu duk fikir benda tu. Itu maksudnya body kita dah tak mampu nak tampung. Maksudnya dia stres. So bila dia stres, tubuh kita ni dia bagi tahu daripadalah muka kita ni dah berkedut-kedut sikit. Muka kita kalau kita stres, muka kita ni dia macam tua sikit lah, berkedut. Macam susahlah nak cakap, dia macam bergerutu-gerutu macam tu kan, dia tak tegang macam muka umur pun masih tegang-tegang lagi kan. Saya mungkin nanti saya belanja tu ya. Okay. Itu jadi kita pun migraine, pening, asyik-asyik pening, lepas tu gastrik. So ini menunjukkan psychological burden tu kita dah tak mampu nak tanggung dekat tubuh kita. Jadi kita kena membuat terapi. Kita kena buat terapi, bukan je motivasi. Bukan semua mak-mak yang bekerja ni perlukan motivasi. Kadang-kadang mereka perlukan terapi lebih. Beza antara motivasi dengan terapi. Macam contoh umur masa saya, kan saya cerita tadi saya sibuk, motivasi saya tinggi. Saya buat business online, buat PhD, kerja part time. Maksudnya motivasi saya tinggi. Tapi saya perlu ada terapi diri. Waktu tu saya tak buat terapi diri. Sebab tu lah bila saya stres,
asyik-asyik marah anak, dengan anak tak senyum, dengan suami tak senyum. Sebab itulah saya buat Cool Parent Happy Children tu. Saya belajar daripada kesilapan saya dan bila saya tengok mak-mak kat luar sana, macam aku dulu. Sebab itulah saya membantu buat sharing tentang psikologi keibubapaan dulu. So itu, dan last tips sekali macam saya sebut, kita kena leverage. Maksudnya kita kena pilih daycare yang sesuai. Contoh dulu saya pun banyak tadika dekat sekeliling kami kan, tapi saya pilih tadika yang masa tu saya bermatlamat untuk anak-anak pandai baca seawal usia 5 tahun. Anak-anak pandai baca Quran 7 tahun. Jadi tadika ni dia support. Masuk tadika ni 5 bulan anak dah pandai baca. Jadi saya tak perlu menyusahkan diri saya sebab saya pun tak rajin nak ajar anak. Saya ni rajin ajar budak college universiti, tapi anak-anak sekolah rendah ni saya tak pandai nak ngajar. Jadi saya tahu itu kelemahan saya, jadi saya sub kepada daycare. So bolehlah pilih daycare terbaik di tempat anda. Contohnya Anja Preschool dan Anja Junior. Ada ilmu duniawi, ada ukhrawi juga. Cikgu-cikgu pun comel-comel, insya-Allah. Itu saja daripada saya dan nak tadi tapi doktor saya nak tahu sikit lah. Kita nak korek sikit tadi doktor cakap terapi tu. Terapi macam mana tu? Okey, terapi ni contoh kan macam tadi saya sebut macam okey, almost hari-hari saya balik rumah, saya garang dengan anak, saya marah anak, saya tak senyum, saya muka stres dengan suami pun, suami buat lawak, saya tak gelak. Saya kata kalau saya dapat suami saya main dengan anak-anak kan, saya rasa macam benda tu buang masa. Saya kata kena ni kemas rumah, kena lipat baju, kena ni periuk tak basuh lagi, pinggan tak basuh lagi, sampah tak sapu lagi kan. Saya tengok benda-benda tu. Tapi suami saya dia lebih lagi nak install kepada spiritual anak, roh anak, kasih sayang anak. Tapi saya tak buat benda tu. Tu menunjukkan saya stres. Dan saya pun cakap dengan suami saya rasa diri saya lain lah. Saya cakap kan, saya perlukan sesuatu. Mungkin bawa saya pergi laut. Saya nak pergi laut. Tapi aku pergi laut pun balik aku stres juga. Jadi apa yang mungkin kita boleh buat terapi nanti kot dengan mak-mak kan, dia ada terapi syukur, terapi memaafkan diri, terapi relaxkan diri. Itu terapi-terapi dia. Jadi contohnya waktu tu saya melihat anak ni sebagai beban hidup. Itu salah. Sebab tu kita perlu terapi. Macam motivasi, saya ada semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar, semangat. Itu motivasi. Motivasi ni mover, dia menggerakkan kita. Tapi sepanjang kita mover, diri kita ni terbeban. Kita bawa fikiran-fikiran yang tidak sepatutnya dalam hidup kita. Okey? Sekejap saya buka pintu je, anak saya dah balik kot. Nampak tu sempat lagi ya, betapa super mami betul ya Dr. Salihah ni ya. Dia sempat buka pintu lagi ya. Jadi ibu ayah semua yang kat depan saya kan, kita ada lagi berapa minit lagi, lebih kurang 5 minit lagi kita punya sembang-sembang petang kita petang ni. Kalau ada soalan ke boleh tanyakan dekat ruang komen tu. Dan sebelum tu saya nak bagikan satu hadiah lah untuk ibu ayah yang bersama-sama dengan kita sembang tentang sembang yang bermanfaat pada petang ini ni. Saya nak berikan satu free video dan boleh dapatkannya di ruang komen. Betul ya? Okay. So boleh dapatkan free video yang kita nak hadiahkan untuk ibu-ibu lah. Nanti balik rumah nanti boleh sharekan video pembelajaran Al-Quran ni untuk anak-anak di rumah. Jadi itu hadiah untuk kami jadi okay, teruskan Dr. Salihah. Okey, anak saya dah balik dengan selamat, alhamdulillah. 2 orang ni balik asrama. Nanti saya kena ambil dia dekat MRT, tak sempat. Hari ni memang sibuk. Pagi tadi saya pun ada live juga. Lepas tu bekerja sana, bekerja sini. Hari ni saya rasa hari Jumaat ni untuk 5 anak ni umul. 1 anak yang pertama nak ambil pada asrama, ambil report card. Nombor 2, nombor 3 nak balik asrama. Baru sampai tengah ambil makanan. Saya pun dah sediakan makanan ada kat atas meja ni untuk orang, air semua dah siap dah. Masya-Allah. Ni contoh mak berkejaya lah ni. Nombor 4, anak yang nombor 4 pun report card juga pagi tadi. Anak nombor 5 sukan, nak kena tengok sukan pula. Esok dia sukan. Jadi itulah orang kata kita tak ada masa untuk buang masa. Tak ada masa untuk buang masa. Semua masa tu kita gunakan betul-betul dan berkualiti. Jadi yang terakhir daripada saya, didiklah diri kita ni dengan ilmu, bukan emosi.
Masya Allah. Tapi itulah kan macam kita kan kita ada tadika kan iaitu Anja Preschool ni, dan saya perhatikan kebanyakan yang hantar anak-anak dekat tadika Anja Preschool ni memang mereka ni ibu bapa yang berkerjaya kan, ibu-ibu yang berkerjaya. Tapi saya lihat ibu-ibu yang berkerjaya ni memang mempunyai anak yang bijak-bijak. Saya tengok macam tu lah. Biasanya even dia cakap tadi kan, bila doktor tadi cakap tadi kan, saya tak sempat nak mengajar anak saya kan. Sebenarnya bila kadang-kadang tu bila kita sungguh-sungguh kita nak sumbang pada ummah, kita nak membantu masyarakat kan, Allah jaga anak kita ni kan, mungkin Allah berikan guru yang terbaik juga untuk didik anak kita kan. Jadi itu yang saya lihat lah, saya tengok biasanya Ayat Quran yang saya pegang lah umur daripada saya sekolah menengah sekolah menengah pun saya sibuk dengan aktiviti kurikulum apa benda semua kan. Jadi intan surullah hayan astagfirullahaladzim. yang surukum ya. Intan surullah hayan surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kau tolong Allah, Allah tolong kau. Kau tolong Allah ni di jalan Allah. Saya kan buat kerja-kerja macam ni pun saya tolong di jalan Allah. Kan? Betul. Maksudnya saya tahu saya buat ni fisabilillah. Saya berkongsi. Mana tahu dalam masa sejam ni saya berkongsi, ada ibu-ibu yang mendapat sesuatu. Cuba share sikit. Ada tak ibu-ibu yang dapat sesuatu daripada perkongsian saya yang duk bebel sejam je ni? Mesti ada. Kan? Sebabnya ini semua ada daripada gerakan-gerakan yang Allah ilhamkan kepada saya untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan dan cik-puan sekalian. Itu yang pertama. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah tetapkan pendirian kita. Sebab tu saya kata, kan tadi kita saya kata jangan ada rasa bersalah dalam diri. So bila kita buat benda ni, kita buat kerana Allah, kita faham benda ni kita pilih untuk agama, bangsa dan negara, insya-Allah Allah akan tetapkan pendirian kita nanti. Itulah umul, insya-Allah. Betul, ya Allah, Masya Allah kan. Jadi sebab kita ni ibu-ibu tadi kan, kita ada satu tanggungjawab yang besar pada masyarakat. Jadi kadang-kadang tu kita rasa anak-anak pun memerlukan kita kan. Jadi antara benda yang poin yang saya rasa yang paling saya seronok daripada perkongsian Dr. Salihah ni adalah tentang bagaimana kan dalam tempoh anak-anak kita ni kan, tempoh 12 tahun ke bawah ni, betapa inilah sebenarnya itu saat yang mencabar, sangat memenatkan. Tetapi ingatlah fasa tu akan pergi nanti. Bila dia dah masuk ke 13 tahun, 14 tahun, dia dah jauh dengan kita, dah duduk asrama kan. Dan saya dapat rasakan anak saya yang sulung tu, saya rindukan momen dulu kan, kadang rasa bersalah dulu, marah dia kan, mencederakan emosi dan fizikalnya kan. Ini pun kesilapan saya juga kan. Jadi kadang-kadang tu kita tak nak lagi mengulang kesilapan pada anak yang seterusnya kan. Jadi Masya Allah, jadi seorang wanita ni sebenarnya dia punya kekuatan dia pada kasih sayang dia. Kadang-kadang dia lakukan semua tu sebenarnya dia rasa sayang pada anak-anak, anak berjaya kan, anak belajar tinggi-tinggi, berakhlak baik kan. Jadi kadang-kadang tu dia nak sumbangkan segala apa yang ada pada diri dia, nak bagi semua, kadang-kadang diri sendiri yang terkorban. Kan, ya Allah. Jadi itulah kan, jadi kasih sayang seorang ibu tu diibarat cahaya matahari kan, yang sentiasa menyinari, memberikan tanpa ada tanpa orang berterima kasih pun, tetapi dia tetap juga menyumbang. Jadi dahsyat kan kasih sayang seorang ibu ni kan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah berkati. Maksudnya kita kena buat tu, yelah kadang-kadang memang akan melakukan kesilapan juga, akan marah anak kan, tapi cepatlah kita ni bertaubat kan. Jadi kadang pagi marah anak, petang tu peluk dia kan, peluk, lepas tu cakap minta maaf lah pagi tadi tercakap macam ni kan, macam tu kan. Jadi itulah kita ni kan, sentiasa perbaiki diri. Jadi mudah-mudahan perkongsian petang ni kan Dr. Salihah ada manfaat kepada ibu-ibu semua, dan untuk akhirnya tepat pukul 4, Masya Allah tepat pukul 4 kita punya ni. Jadi saya nak hadiahkan, jadi macam saya cakap tadi tu, kita ada sharekan. Jadi tapi dekat ruangan TikTok, macam mana kita nak hadiahkan video pembelajaran Al-Quran ini dekat nanti mungkin macam mana Doktor? Untuk yang TikTok, sebab Anja.my nak bagi hadiah video mengaji pembelajaran video Al-Quran. mengaji. So siapa yang menonton di TikTok ni boleh pergi ke page Ummul Hafizah dan ambil sesuatu di situlah. Macam tu ke? Ya betul. Download saja video tu. Video tu berharga RM200, tapi kita nak bagi secara percuma. Dan boleh buka video tu, belajar Al-Quran. Maksudnya sambil kita masak-masak tu kan, tengok ni, belajar ni dengan cikgu-cikgu belajar Al-Quran kan. So dalam video tu anak-anak kita akan
belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran tu. Jadi ada 2 orang cikgu yang akan mengajar dekat situ dan boleh dapatkan, kita nak bagi hadiah secara percuma. Jadi Doktor, terima kasih untuk perkongsian petang ni. Terima kasih banyak Anja.my kerana sudi saya. Alhamdulillah. Tapi kita bukan berpisah pada sini saja ya. Kita akan ada lagi episod seterusnya dengan Dr. Salihah. Kita nak korek lagi pelbagai lagi tajuk-tajuk yang best yang kita akan kongsikan dengan ibu ayah juga. Jadi ada lagi nanti kita akan announcekan apa lagi topik-topik yang menarik yang Dr. Salihah akan kongsikan dengan kita. Jadi itu saja untuk hari ini. Jazakallahu khair untuk hari ini, dan sekiranya bermanfaat nanti boleh kongsikan pada rakan-rakan kita untuk next segmen yang seterusnya. Dan sampai di sini sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Bye-bye semua. Jumpa lagi. Facebook. Bye. Mari kita mengaji kerana Allah, menghafal kerana Allah, Allah sayang kita. Anja sayang adik-adik semua. Terima kasih Doktor. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. So next berapa bulan 7 hari bulan. 7 hari bulan. 7 betul kan?